Didik TV KPM. Untuk segmen yang terakhir ni kita akan belajar tentang pengajaran ayat. Jadi tadi kita dah belajar, kita dah baca, kita dah tengok terjemahan daripada ayat 67 surah Ghafir dan kita pun dah tengok proses dan juga fasa kejadian manusia. Sekarang ni apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat tersebut? Yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa mencipta manusia dengan sangat sempurnanya agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah menghargai anggota badan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana manusia merupakan sebaik-baik kejadian. Jadi macam mana kita nak hargai anggota badan kita ni? Ialah dengan kita melakukan segala perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangannya. Jadi kita buatlah kebaikan banyak-banyak kan sebagai tanda kita menghargai Allah Subhanahu Wa Taala atas penciptaan kita ini. Okey, seterusnya yang ketiga, kita hendaklah mengakui bahawa anatomi tubuh manusia diciptakan dengan fungsi yang tersendiri, bahkan saling melengkapi agar kita yakin dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tubuh badan kita yang sempurna, tangan ada fungsi dia, kaki ada fungsi dia kan. Jadi mulut ada fungsinya, hidung ada fungsinya. Jadi semua ini saling diperlukan oleh kita dalam kehidupan seharian. Dan yang keempat, kita hendaklah menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur agar tidak termasuk dalam golongan yang kufur dengan nikmatnya. Jadi sebab itulah kita kena bersyukur, sebab kalau kita tengok tadi fasa dan juga proses dan juga fasa kejadian manusia itu sangat unik, yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan kita sebaik-baik kejadian, jadi kita perlulah sentiasa bersyukur. Macam tadilah kita bersyukur macam mana dengan melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi itu antara pengajaran ayat yang kita boleh ambil daripada ayat 67 surah Ghafir. Baik. Seterusnya, itu saja untuk pengajaran ayat. Seterusnya kita ada uji minda untuk murid-murid. Ini secara lisan saja. Ustazah minta murid-murid dalam talian nanti jawab secara lisan dan juga murid-murid di rumah pun boleh cuba menjawab secara lisan. Okey, soalannya ialah jelaskan pengajaran daripada ayat 67 surah Ghafir dengan menghubungkannya dalam bidang sains dan kehidupan. Jadi kalau kita tengok dalam soalan ni, dibirukan perkataan sains dan juga kehidupan. Jadi jawapannya mestilah pengajaran daripada aspek sains dan juga satu lagi pengajaran daripada aspek kehidupan manusia. Jadi saya harap murid-murid boleh berfikir apakah pengajaran daripada ayat 67 surah Ghafir dari dua aspek tersebut. Murid-murid di rumah pun sama boleh berfikir, dan Ustazah rasa murid dalam talian mungkin dah bersedia dengan jawapan. Jadi mungkin bersedia kan? Siapa dulu sukarela untuk memberi pengajaran yang pertama? Silakan. Okey, saya nampak kat situ Auni. Okey, silakan Auni. Kejadian manusia sangat teliti, unik dan sistematik pada setiap fasa, bermula dari sebelum dilahirkan sehinggalah seseorang itu meninggal dunia. Ini dari aspek sains. Okey, dari aspek sains, Auni bagi tahu proses kejadian manusia itu sangat unik, sistematik, teratur, semua Allah dah atur kan. Jadi daripada situ kita perlu bersyukurlah. Aspek sains pun telah membuktikan kejadian manusia sama saja, sama macam Al-Quran. Cuma tadi istilah saja kan yang berbeza. Jadi itu daripada aspek sains. Dan yang kedua daripada pengajaran daripada aspek kehidupan. Okey, siapa yang nak memberi pengajaran? Siapa tu? Oh, saya nampak Marsha di situ. Silakan Marsha. Dari aspek kehidupan, kita boleh ambil pengajaran. Sebagai manusia, kita hendaklah bersyukur dan melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya kerana kita diciptakan dengan sebaik-baik kejadian. Okey, terima kasih Masya.
Jadi jawapan Masya tadi, kita perlulah bersyukur dengan melakukan segala apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Itu daripada aspek kehidupan. Jadi daripada jawapan Auni dan juga Masya, tahniah, Ustazah boleh bagi bintang juga kerana dapat menjawab dengan tepat. Okey, saya bagi bintang Ustazah bagi bintang tadi kan. Syafiqah tandakan di situ. Dekat Auni dan juga Marsha. Okey. Jadi itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 67 surah Ghafir. Semoga kita semua sentiasalah melaksanakan pengajaran tersebut dalam kehidupan kita. Dan sebelum Ustazah membuat kesimpulan akhir, Ustazah nak minta murid-murid dalam talian untuk buat kesimpulan ringkas. Apa yang kamu dapat daripada pembelajaran kita daripada awal tadi, daripada kita membaca, menterjemah, kan, proses-proses semua tu, sehinggalah pengajaran yang terakhir ni, apa kesimpulan ringkas yang kamu boleh buat? Okay, kita boleh berikan kepada Umar dan juga Syakirin. Ya. Okey, silakan. Syakirin dahulu boleh? Okey, silakan. Okey, saya dapat simpulkan yang sebenarnya ilmu Allah ni lebih luas dari ilmu manusia. Contohnya macam penyimpan roh. Betul. Okey, terima kasih Syakirin. Ya, betul. Kesimpulan yang Syakirin buat ialah dari aspek ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya sangat luas, sebab manusia tadi nak buktikan roh tak mampu, kan? Ya. Sebab Allah pun dah bagi tahu roh ni adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana manusia sikit saja Allah ceritakan tentang roh. Okay, bagus, tahniah kepada Syakirin. Seterusnya seorang lagi. Silakan. Umar. Okey, kesimpulannya jelaslah yang Allah itu Maha Berkuasa melalui penciptaan manusia yang sangat terperinci. Okey, terima kasih Abang Umar. Abang Umar membuat kesimpulan dari sudut kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada penciptaan yang sangat terperinci. Jadi tahniah kepada Syakirin dan juga Abang Umar kerana dapat membuat kesimpulan ringkas, dan Syafiqah macam biasa boleh bagi Syafiqah tandakan di situ. Jadi daripada jawapan murid-murid tadi, Ustazah boleh buat kesimpulan bahawa mereka faham dan juga menghayati apa yang kita pelajari daripada awal tadi, dan semoga apa yang Ustazah ajar kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian. Mungkin Ustazah boleh berikan kesimpulan secara ringkas untuk topik kita pada hari ini. Ya, kesimpulan ringkas yang Ustazah boleh buat berdasarkan topik hari ini ialah kita perlu meneliti kejadian manusia yang diciptakan dengan sebaik-baik kejadian agar sentiasa mengingati tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di dalam Al-Quran pun Allah ada menyebut supaya Allah suruh kita melihat diri kita sendiri, dan daripada diri kita tu kita fikirkan. Sebab apa kena fikirkan? Sebabnya proses kejadian kita ni sangatlah unik. Daripada pemerhatian itulah kita dapat merasai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat hebat ya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Al-Quran kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian. Jadi Ustazah, macam mana prestasi murid kita pada hari ini? Hebat-hebat ni. Daripada bintang-bintang itu semua sama ke Syafiqah? Ada sama, tapi atas kali ni ada 2 orang dapat 2 bintang. Okey. Marsha dengan Marsha dan juga Umar tadi. Lebih 2 bintang. Yang lain semua sama markah, dan walau bagaimanapun, walaupun yang lain tu tak ada 2 bintang macam Umar juga Marsha tu, tapi saya yakin kalau diberi peluang mereka akan dapat menjawab juga dengan betul. Jadi secara keseluruhannya, jika 5 bintang Ustazah diberi 5 bintang, semua 5 bintang tu Ustazah berikan kepada setiap murid di dalam talian. Jadi tahniah kepada semua murid. 5 bintang bersinar-sinar untuk anda semua. Jadi Ustazah, kalau contoh murid-murid kita ni nak cari sumber rujukan, daripada mana Ustaz boleh dapat Ustazah? Okey, bahan-bahan yang kita pelajari daripada awal tadi boleh juga didapati dalam portal Delima Sumberku. Jadi penonton-penonton di rumah boleh dapati bahan-bahan daripada situlah. Didik TV KPM